الله وبركاته. نحن من جامع السانيس. سنقدم لكم كلاما عن الموضوع الدعوة الإسلامية. توجد ثالث موضوع صغير. أولا بيان حكم دعوة، وثاني موضوع المدعوة، وثالث مصطلحات المدعوة. انتفاء علماء على واجب دعوة، واختلاف في نوع واجب التعيين وكفاية. كل صراف استدلال على قول بالناس شرعية وأدلة عقلية. قد يشعر مصطلح على هذه الخلاف واستدلال بالباعث بين قول وأثار الكبير لهما في جانب العمل. Diorang ni, ulama ni bersepakat mengatakan asal wajib dakwah, asal hukum dakwah adalah wajib. Tapi diorang ni berbeza pendapat antara wajib ain atau wajib kifayah. Jadi diorang ni mengeluarkan nas-nas syariah dengan dalil akal. Istilah ulama qaulul bil wajib al-ain, maksudnya ulama yang mengatakan wajib ain. Wajib ain ni adalah dengan lafaz pertama. Bi ayyi lafaz min fi qaulu ta'ala wa la takum minkum umma yad'u ila khairu wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhaw 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya lafaz ain kat sini huwa lil bayan wa tabayyin. Tawji' al-khatib bid'awah ala jamil mukallifin fatakunu da'wah wajib ala kulli farad muslimin biqadar istita'. Maksudnya mengatakan sini adalah wajib kepada semua orang berdakwah mengikut kemampuan masing-masing. Yang kedua, bi awamil qauli ta'ala kuntu khairul umma ukhrijat lin-nasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar wa tu'minu billah. Faja'ala ayat ad-da'wa sami'tu ammata min sami'tul umma muslimat wajibatu 'alaiha jami'an. Maksudnya kat sini mengatakan adalah kuntum khairul. Maksudnya kuntum, maksudnya seluruh. Orang ni jatuh wajib ni kepada semua orang untuk berdakwah. Okey, istilah ulama qaulu bi wajib kifayah adalah yang pertama bi ayyi lafaz min. Qaulu ta'ala wala takum minkum ummah. Min ni adalah hiya tabayyin. Zalika bil qarina adalah bi ta'liyah. Yang kedua, al-amru wa yanha 'anil munkar amalu yahtaju ila al-amal wal basiratu bi syaratil ahwal. لا يفتروا في الجامع المسلمين فتكون واجب على من توفر فيها شرط. فإذا قام بالواجب دعوة من توفرت فيهم شرط سقط الأسيم من باقيا إلى غير ذلك adalah. Maksudnya kat sini dia kata menjadi wajib jika dia tak wajib kepada semua orang, tapi menjadi wajib jika ada orang yang mempunyai syarat-syarat yang itulah syarat-syarat untuk menjadi untuk sebarkan dakwah. Okey, istilah ulama aidan fi tarjih ahadul qaulin ala akhir. Faminhum min rajih qaulul rajih qaul faminhum min rajih qaulil awal wa minhum min rajih qaulil tsani nasari khafifan laisa laha mi asir amali kabir. Maksudnya diorang berbeza pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama lebih rajih dan ada yang mengatakan pendapat kedua lebih rajih. Tapi diorang ni hanya berbeza pandangan dan ia adalah bukan yang perkara yang besar. Intifa' la tafaqal tarafaini alal asal wajib. Diorang ni memang bersepakat mengatakan asal hukum dia adalah wajib. Tapi yang mengatakan wajib kifayah lam tahsul bi kifayah lam yasutul hukum anil baqiyan. Bil baqiyat al-khatib mutawajjihah ila jami'u hatta tahqiqul kifayah. Wa idza lam tahqiqul kifayah asimul jami'ah. Yang mengatakan wajib ain ia wajib istita', maksudnya mengikut kemampuan. Lam yakuna amalan bi hukumil munkar la ya'idu mustata'iyal bil ittifaq. Ajizu 'anil taghyirul munkar saqutu anhu wajib. Fala yatarattabu 'ala qawlil wajib la'ayyin haraja 'al ahad. Wala annahu law saqatu wajib bi qiyamin min tahqiqu bihamil kifayah baqiyal hukum nadab. Fanadabu jami'ul muslimin ila qiyamil bid'awah istilalu biqauli ta'ala wa man ahsana qawlan mimma da'a ila Allah wa amalan salihan wa qala innani minal muslimin. Wa nususu syar'iyyah tartaghrib fi da'wah wa tartib ala fa'alaha sawabul azim. Dia jadi hukum tak jadi hukum wajib jika dia akan menjadi hukum nadab, maksudnya harus. Maksudnya harus kepada semua orang Islam untuk menyebarkan dakwah dengan dalil yang telah Allah firmankan wa man ahsana qawlan mimma da'a. Lepas tu dakwah Islamiyah majalah ini asasian. Dakwah ghairul muslimin lil Islam wa sanis dakwah muslimin anfusihim lil Islam. Dakwah muslimin anfusihim lil Islam wa 'alal mukhtalif darajatihim fi asnafi mad'uin.
كل جلين متحدد وتستمتر الحاجة إلى الدعوة فيها. ومن هنا كانت نصيحة مطلوبة من جميع المسلمين، بل كان دين النصيحة كما صارح بذلك. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمته المسلمين وأماتهم، وكان تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، شرطين أساسيين من شروط النجاح في الحياة، kama sarah bizalik Quranul Karim fi surat Al-As. Maksudnya berpesan-pesan dengan yang benar dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Syukran. Assalamualaikum. Saya Jamali bin Muhammad Nazir, nombor metrik 049999. Seterusnya kita pergi kepada bayanu mawdu'u ilmu dakwah. Pertama, tarikh dakwah. موضوع يتناول دراسة نشأة الدعوة وطورها من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى هذا، أو من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، على اختلاف اصطلاحه في تحديد الزمان. Yang pertama tadi, tarikh dakwah, menceritakan tentang perjalanan dakwah, sejarah perjalanan dakwah daripada zaman Nabi hingga zaman sekarang, ataupun daripada zaman Nabi Adam hinggalah zaman sekarang. Usulul dakwah wa huwa mawdu' yatanawalu bayani adillatul dakwah wa masadiruha wa dirasatu arkaniha bima yashmilu ad-da'i wal mad'u wa mawdu'ud dakwah. Usulul dakwah menceritakan tentang dakwah dan masdaruha wa dirasatu arkaniha, dan rukun-rukunnya seperti da'i, mad'u dan mawdu'ud dakwah. Manahijud dakwah mawdu' yatanawalu khatatud dakwah wa nazamuha al-marsumatu laha. Manahij dakwah ni menceritakan tentang khatatud dakwah, garis-garis panduan untuk melakukan dakwah, wa nazamuha al-marsumatu laha, dan undang-undang peraturan untuk melakukan dakwah. Seterusnya, asalibud dakwah mawdu' yatanawalu bayani kaifiyatu tatbiqu manahij dakwah. Asalib dakwah ni menceritakan tentang kaifiyah, cara-cara bagaimana untuk melakukan dakwah. Seterusnya, wasailud dakwah mawdu' yatanawalu dirasatu ma yastakhdimuhu ad-da'a wa ma yahtajuna ilayhi fi sabili da'watihim. Wasailud dakwah ini dia menceritakan tentang bagaimana cara kita untuk mempraktikkan dakwah, mempraktikkan dakwah cara yang sebenar ketika kejadian sebenar. Mashkilatud dakwah wa aqabatuha mawdu' bikofin bidda'iyati ala mashkilati wal aqabati allati ta'ridu tariqud dakwah wa sabili mu'alijatuha sawa'un akanat aqabat dakhiliyah am kharijiyah. Mashkilah dakwah ni menceritakan tentang masalah-masalah dakwah ketika melakukan dakwah, sama ada dari dalaman ataupun luaran, dakhiliyah am kharijiyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakiuddin bin Hussein, nombor metrik 049608. Seterusnya saya akan sambung tahdid mustalahat ilmu dakwah, iaitu istilah tertentu dalam ilmu dakwah. Pertama, ad-dakwah. Kedua, ad-da'i, al-mad'u, al-millah, al-syari'ah, al-manhaj, usulul dakwah, manahij dakwah, asalib dakwah, wasail dakwah. Kita akan pergi kepada istilah yang pertama, iaitu istilah ad-dakwah. Ad-dakwah terbagi kepada dua makna, iaitu al-islamu nafsuhu, Islam terhadap dirinya sendiri, dan juga ad-dakwatu lihazal Islam. Makna kedua iaitu dia dakwah kepada orang lain. Seterusnya, istilah bagi dakwah iaitu tablighul Islam linnas, iaitu menyampaikan Islam kepada manusia,
wa ta'limi iyahum, dan dia mengajarkan kepada mereka wa tatbiqihi fil waqi'il hayah, dan dia mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, istilah yang kedua adalah ad-da'i wa huwal qa'im bi dakwah, iaitu orang yang melaksanakan dakwah. Terbina daripada isim fa'il min da'a yad'u, dan jika dia ni diletakkan al-ha di akhir ya, da'iyah, dia ni digelar sebagai seorang pendakwah yang sangat kuat buat dakwah. Dan istilah pula ad-da'i itu adalah sa'i ila tatbiqi, dan dia mengaplikasikan ke dalam kehidupan dia dengan bersungguh-sungguh. Wal muallim lahu, dan mengajarkannya, dan al muballigh lil Islam, dan menyampaikan Islam. Seterusnya adalah mustalah al-mad'u, iaitu istilah bagi al-mad'u, iaitu bahawa man tujihu ilaihi dakwah, kepada subjek yang kita nak dakwahkan itu. Tidak kisahlah al-insan mutlakan, maknanya mestilah manusia sahaja, bukan kepada pokok dan sebagainya. Dan juga tak kisah sama ada qarib atau ba'id, dekat atau jauh, muslim atau ghairu muslim, zakaran atau unsa, laki atau perempuan, tak kisah. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Seterusnya, ayat Quran ini kebanyakannya yang menyeru kepada seseorang itu melakukan dakwah dengan dimulai dengan ya ayyuhan nas. Seterusnya adalah istilah bagi al-millah, iaitu agama. Wa fil hadis la yatawarrithu ahli millatain, maka hadis ini bermaksud tidak mewarisi orang yang berbeza agama. Berbeza agama di sini membawa maksud agama, tak kisahlah daripada agama Islam ataupun agama kafir. Wa yafhamu min hadza anna kalimah millah takuna muradif li kalimah din atau syariah. Maksudnya kalimah millah itu seerti dengan kalimah din atau syariah. Kama takuna dalla ala mu'zamuddin wa syariah. Qala Allah Ta'ala summa auhayna ilaika anittaba' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Seterusnya, faqad ittalakan al-millah ala asluddin atau ala janib al-aqaid fihi wa ala hadzal qawl bi anna millah anbiya wahida wa millal kufur wahidah. Maksudnya, agama Nabi itu satu dan juga agama kafir itu satu, kerana agama bagi Nabi adalah hanya untuk menyembah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga agama bagi kafir itu adalah satu kerana hanya menyesatkan manusia. Kama sumiyat kutiba bi kutub al-milal wal nahli, seperti yang tertulis dalam kitab al-milal wal nahli. Seterusnya adalah istilah bagi syariah, iaitu al-lughah wa syar'ah, iaitu ma sanallahu minad-din, apa yang Allah nak dalam agama itu. Wa anna bihi kas-shaum was-salat wal hajj waz zakah wa sa'ir a'malul birri, iaitu apa yang Allah nak adalah seperti puasa, solat, haji, zakat dan segala perbuatan-perbuatan kebaikan. Allah berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan, dan syariah itu adalah ad-din, agama, wal manhaj adalah tariq, jalan. Dan ada pendapat lain cakap wakila asy-syar'iyyah wal manhaj adalah sama, iaitu tariq. Dan istilah bagi syariah pula iaitu al-majmu'ah al-ahkam asy-syar'iyyah as-sadirah anisy-syari', iaitu himpunan hukum-hukum syarak yang sadirah anisy-syari', yang bersumberkan kepada asy-syari', iaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila binti Ismail, nombor matrix 051130. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan yang berkaitan tentang tahdid istilah ilmu dakwah. Okey, dalam tahdid istilah ilmu dakwah ini, seterusnya istilah yang digunakan adalah manhaj. Dan manhaj dari segi bahasanya ialah jalan, suatu jalan
kepada suatu penerangan. Okey, berdasarkan daripada hadis Abbas di mana lam yumitu Rasulullah SAW hatta tarakakum ala tariqatu nahijah. Di mana tidak wafat Rasulullah SAW sehingga baginda meninggalkan kepadamu bagi suatu jalan ataupun cara. Okey, seterusnya adalah istilah manhaj ni berdasarkan daripada kalimah al-khata' al-marsumah. Al-khata' al-marsumah di sini menerangkan bahawa suatu gambaran, rencana kepada suatu gambaran. Contohnya seperti manhaj dirasah, manhaj ta'lim. Maksudnya manhaj ini selepas itu menunjukkan kepada penerangan. Okey, takrif bagi manhaj dari segi istilah pula ialah an-nizam wal khata' al-marsumah li syai', di mana suatu kaedah yang digunakan sebagai rancangan yang menggambarkan pada suatu perkara. Seperti contoh di atas lah, manhaj dirasah. Manhaj cara apa? Cara berkaitan tentang pendidikan. Okey, baiklah. Seterusnya ialah istilah bagi usul dakwah. Mustalahul usul dakwah. Okey, dari segi usul ini, dari segi bahasanya ialah asasuhu allazi yaqamu alaihi wa manshu'a allazi yunabbitu minhu. Okey, yang bermaksud perkara yang berasaskan kepada struktur. Di mana perkara yang berasaskan kepada struktur ni dia menunjukkan bahawa usul ulum ni ialah qawaiduha allati tubni 'alaiha al-ahkam. Maksudnya asal bagi ilmu-ilmu itu ialah kaedahnya yang terbina ke atasnya suatu hukum. Okey. Tapi untuk usul ilmu ni dia ada dari segi istilahnya dia ada dua perkara yang kita perlu fokuskan. Yang pertama adalah tu dakwah wa masadiruha allati tastunadu ilaiha. Jadi yang pertamanya kita kena berfokuskan kepada dalil dakwah dan sandarannya. Lepas yang keduanya ialah wa arkanuha allati taqamu 'alaiha, dan rukun-rukun yang terdiri kepadanya. Okey, lepas tu jadi yang dapat kita simpulkan bahawa ta'arif untuk usul dakwah tu ialah adalah tiha wa masadiraha wa arkaniha. Maksudnya dari segi dalil-dalilnya, sumbernya dan rukun-rukunnya. Seterusnya kita pergi kepada mustalah manahij ad-dakwah. Okey, mustalah manahij dakwah ini sama seperti mustalah manhaj, di mana manahij ni ialah jamak bagi manhaj. Okey, tengok kat sini. Manahij seerti dengan manhaj wa manhaj, di mana dia dari segi bahasanya kalimah manhaj ni bermaksud al-khata' al-marsumah, gambaran kepada suatu rencana bagi sesuatu gambaran. Contohnya macam tadilah, manhaj ad-dirasah, manhaj cara ataupun kaedah pendidikan. Okey, seterusnya kita tengok dari segi okey, yang kesembilannya ialah mustalah usalib dakwah. Di mana mustalah usalib dakwah ni ialah dari segi bahasanya ialah suatu jalan. Okey, di mana contohnya kan, usalub Alkitab ni dia ialah apakah gaya penyampaian ataupun cara penyampaian yang boleh kita sampaikan. Okey, contohnya macam ni, usalub Alkitab. Okey, tariqatuha fi kitabatihi. Maksudnya untuk bagi pengarang, gaya penyampaiannya adalah melalui cara fi kitabatihi, daripada kitabnya. Okey. Manahij ad-da'wiyah, hiya an-nizam wal khata' ad-da'wiyah. Mana dia adalah suatu kaedah ataupun undang-undang atau dan khata' ad-da'wiyah, gambaran kepada dakwah tersebut. Okey, kat sini dia cakap at-ta'rif al-lughawi kalimah uslub dakwah. Okey, maksudnya dia cakap kat sini takrif bagi dari segi bahasa kalimah uslub ni ialah uslub dakwah. Okey,
istilah tariqatu ad-da'i fi da'watihi. Jalan ataupun cara dakwahnya dalam cara ataupun kaedah dakwah pada dakwahnya ataupun kaifiyah cara ataupun bagaimana peringkat penyampaian yang dilakukan itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada mustalah wasail dakwah. Istilah bagi wasail dakwah. Okey, jadi secara gambaran kita dapat fikir yang bahawa wasail itu adalah perhubungan. Okey, kita tengok sini dari segi lughah mufraduha wasilah. Okey, wasail ni dari segi bahasanya mufrad, artinya ialah wasilah. Okey, wasilah tu apa? Istilah ittisal yang bersambung, wahia fil asal, yang bersambung dan ia adalah asal. Ma yatawassalu bihi ila syai' wa yataqarrabu bihi, yang mana apa yang bersambung dengannya sampai kepada suatu dan yang mendekatkan dengannya. Okey, contohnya, jadi sebagai gambaran yang lebih jelas, umpamanya manhaj contohnya ibadah. Okey, manhaj ibadah, uslub adalah gaya penyampaiannya. Melalui apa? Buku. Okey, lepas tu uslub wasilah, apa yang menghubungkan kepada itu guru. Jadi manhaj itu ibadah apa? Ibadah solat. Uslub tu ialah mengajar dalam kelas, dan wasilah ialah apa yang menghubungkannya ialah guru. Guru yang mengajar dalam kelas berkaitan dengan apa? Manhaj apa? Manhaj ibadah solat. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.